Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala kita tak nampak. Yang kita nampak manusia ni. Jadi banyak kita tersasar daripada niat kita. Mentaati perintah Allah ni untuk sukakan Allah yang kita tak nampak, bertukar. Jadi nak sukakan orang yang kita nampak. Inilah menyebabkan kita sudah jadi sesat, amalan kita tak diterima. Kerana kita berbuat untuk sukakan yang kita nampak. Isteri, anak, kawan, teman. Suami akan berbuat baik pada isteri untuk sukakan isteri. Saya tak kisah, tapi saya nak sukakan isteri saya. Sebab itu saya nak balik tunaikan hak dia. Itu amalan nak sukakan isteri lah. Saya nak sukakan isteri saya. Saya buat kerja rumah, tolong dia sidai kain. Saya nak sukakan laki saya, suami saya. Saya bertudung. Jadi manusia tersasar daripada membuat sesuatu, iaitu perintah Allah, untuk sukakan Allah yang tak nampak. Bertukar kepada membuat untuk sukakan yang nampak. Akibatnya amalan tak diterima. Ini masalah dia yang besar. Walaupun dia nampak orang baik, nampak. Bagaimana Yazid boleh buat untuk sukakan Allah, sedangkan Allah pun dia tak suka, tak sayang, tak cinta. Yang dia cinta bini. Tentu sekali apa yang dia buat untuk bini dia tambah sayang kat dia. Tak mungkin dia boleh buat untuk sukakan Allah. Jadi apa berlaku? Amalan nampak baik tapi tak baik. Di akhirat nanti Allah kata, kamu bukan buat untuk sukakan aku. Semua yang kau buat tu, semua untuk sukakan bini kau. Sekarang aku dah buat bini kau suka kau. Sekarang kau masuk neraka. Waktu tu baru kamu tahu apa pelajaran saya ni. Apa faedah pelajaran saya ni. Waktu tu baru kamu melolong. Boleh menolong kamu, selamatkan kamu. Dia masuk api neraka. Tak. Dia takkan dapatnya. Kita buat sesuatu kerana supaya mak suka, bapak suka. Itu semua bukan benda bagus. Walaupun nampak bagus lah. Sebab amalan yang Allah mahu untuk sukakan dia. Tapi kita tak nampak dia. Jadi akibat tak nampak dia, kita tak percaya dia ada. Ada bunyi je macam tu. Allah ada. Itu je lah. Betul-betul percaya Allah ada, tak ada. Sebab usaha yang betul tidak dibuat supaya Allah tu masuk dalam hati. Yang dibuat dari kahwin dulu sampai sekarang, macam mana nak buat bini sayang saya. Jadi itulah yang ada. Yang lain tak ada bini sayang, anak sayang. Saya tak ada nak buat siapa suka. Saya nak buat saya suka je. Macam Rashidi. Dia nak buat diri dia suka je. Mana ada dia nak buat orang suka. Dia kata bodoh nak buat orang suka. Itu pun tak betul juga. Nak buat diri suka. Allah tak terima je. Allah kata aku dah buat kau suka dah. Sekarang kau masuk neraka. Jadi orang nampak alim kat dunia ni, mengajar agama kan, sepanjang hayat masuk neraka. Tuan bayangkanlah. Orang yang mati di jalan, mati perang, syahid lah.
Perang betul punya perang. Perang lawan orang bukan Islam yang memusuhi Islam. Mati. Tapi masuk neraka juga. Sebab untuk dapat nama. Untuk dirilah tu. Orang yang buat untuk nama ni buat untuk sukakan diri. Macam Rashidi nak dapat nama. Dia tak ada apa asbab nak dapat nama. Jadi dia menampal dengan orang yang ada nama. Supaya dia dapat juga nama. Itu orang kuat Dr. Sab tu. Dr. Sab tu orang ternama. Jadi dia nak dekat dengan. Itu je maksud dia. Bukan dia nak belajar usaha. Dia nak buat usaha atau iman. Supaya iman dia tak ada. Dia nak menampal dengan orang besar supaya dia jadi besar. Itu namanya suka diri lah. Itu sebab Rashidi walau lama bersama saya, iman tak ada. Kamu heran tak? Jadi yang dia dapat apa Rashidi? Riak. Akibat riak, dia kalau ditegur tak boleh. Tak ada siapa boleh tegur dia. Siapa pun tak boleh. Bukan sekarang orang cakap pada saya. Dulu lagi. Dia orang kata Rashidi ni tak boleh ditegur. Siapa pun tak boleh. Ambil sab je. Saya kalau tegur dia pun, dalam hati dia begini. Grok. Tak boleh terima. Boleh terima dia diam. Maknanya Rashidi ni suka diri dia. Kita semua mau hilangkan suka diri. Suka Allah, cinta Allah. Allah kata, cinta Allah, cinta mereka yang Allah cintai. Itu kamu tak dapat buat. Cinta amal-amal yang Allah cintai. Itu pun tak dapat buat. Yang cinta, cinta diri, cinta bini, cinta anak, cinta itu apa hal tu? Itu tak ada disuruh. Lebih-lebih lagi melebihi Allah. Cinta saja tak lebih pada Allah boleh. Ni lebih pada Allah lagi. Ini tak boleh. Ini dinamakan syirik. Mempersekutukan Allah. Nah. Jadi kita boleh cinta lebih kurang pada Allah. Atau cinta kerana Allah suruh dia. Bukan saya cinta kamu sebab kamu ni lawa sama cantik. Sebab Allah suruh dan untuk sukakan dia yang suruh saya. Allah. Itu dia. Anzalah dia cinta mak dia. Melebihi Allah. Yazid cinta bini dia melebihi Allah. Rashidi cinta diri dia melebihi Allah. Sufyan mencintai dunia, diri dia, kerja lebih daripada Allah. Komplit. Selamat cinta dunia dia lebih daripada Allah. Sikit je. Sekarang ada kurang. Jadi sebab itu amalan syirik ni, ini syirik ni. Melebihi Allah ni syirik. Jadi apa-apa amalan yang dibuat oleh orang syirik tak diterima. Puas beramal, letih. Letih-letih lah. Apa yang Allah kesian pula dengan letih kau tu. Berapa banyak Hindu priest, orang-orang Yahudi punya rabai, dia bekerja keras juga, letih dia. Beribadat. Allah ada kisah kau letih dia. Beribadat, banyak beribadat, tak ada kisah. Allah mahu amal yang betul. Tak ada mahu letih je. Saya dah letih dah. Letih lah. Kau akan masuk neraka sebab apa? Kau letih buat kerja tak betul. Kau letih taat Allah tak betul. Kau semayang sepanjang hayat, letih kan? Tahajud lagi, tak gitu dengan puasa lagi. Tapi buat semua bukan untuk dia. Mana dia nak terima? Satu benda orang tak buat untuk kita pun kita tak nak terima. Kita manusia. Pun kita nak kalau kau buat, kau bagi aku ni ikhlas. Dia boleh selalu cakap macam tu lah. Ikhlas tu maksud saya pun tak faham. Maksudnya kalau kau buat baik kat aku ni, kau tak minta aku buat baik balik pada kau. Itu baru ikhlas. Itu bukan ikhlas sebenarnya.
Ikhlas ni buat untuk sukakan Allah. Ini tak ada. As simple as that. Dan itu hanya boleh dibuat bila Allah ada dalam hati kita ke tahap yang Allah mahu, iaitu melebihi segalanya. Kalau mahu macam kekasih Allah tu, tak ada lain yang dia cinta melainkan Allah saja. Jadi hari ni dalam dunia ni bukan kita mahu banyak beramal yang tak betul. Yang ada beramal banyak yang tak betul. Banyak pergi haji yang tak betul, banyak umrah yang tak betul, banyak sedekah yang tak betul, banyak semayang tahajud yang tak betul, banyak semayang tak betul, banyak sedekah, banyak dakwah yang tak betul. Tak mahu. Allah SWT tak mahu amalan tak betul. Dia yang sempurna, maha sempurna, perfect. Dia maha sempurna. Allah Ta'ala mana dia nak yang tak bagus? Tentulah dia tolak. Sebab itu semayang satu orang yang syirik ni, dia macam kain kotor, macam Azri tu, dia punya semayang macam bau wangi lah. Macam busuk dia lempar balik kat dia. Akibat asbab semayang dengan saya je diterima. Sebab semayang saya diterima, khusyuk. Nak tahu semayang saya terima tak, saya boleh tanya Allah, semayang saya terima lah. Kamu boleh tanya, kamu tak ditanya. Kamu punya semayang tak diterima macam kain buruk. Bila saya jadi imam kamu, baru semayang kamu boleh diterima. Bukan sebab semayang kamu bagus, sebab Allah sayang saya. Allah bagi hadiah, semua yang semayang tu diterima. Saya pun dapat lah. Jadi kalau kamu tak suka saya, tak mau suka saya, carilah imam lain. Pergilah cari imam lain, Rashidi. Semayanglah tempat lain. Kalau tak, tandaklah tak suka saya. Macam saya ni tak ada faedah untuk kamu. Kita tak suka satu orang, bila orang tu tak bagi faedah oleh kita, langsung tak ada faedah. Padahal memang dia tak boleh bagi faedah. Maksudnya tak buat baik lah. Langsung tak buat baik. Malas. Suka dengan dia. Ini tak, orang buat baik kat dia. Macam Rashidi ni, saya buat baik kat dia lama. Bukannya sikit, bukannya sehari dua, lama. Tapi dia tak suka saya juga. Dia orang tak tahu yang saya tak tahu dia tak suka saya. Sebab saya ni, saya boleh tanya Allah dengan alat saya ni. Jadi kamu tak ditipu saya, tak apalah. Jadi antara kebaikan alat ni, orang tak ditipu saya. Tapi keburukannya bila kita dah tahu semua orang tak suka kita mau bertanya Allah lah, sebab saya buruk ke? Saya dah tanya, bukan sebab saya buruk, sebab kamu buruk. Sebab itu kamu tak suka saya. Sepatutnya saya ni orang yang awak paling suka, paling cinta dalam dunia ni sebenarnya. Sepatutnya. Tak. Jadi tak suka langsung. Benci tak adalah, tak suka. Biasa. Sahabat kata Hadrat itu isteri kepada Sufyan, Abu Sufyan. Siapa nama dia? Hindun. Dia kata sebelum ni tak ada kemah yang paling aku benci melainkan kemah kau ya Rasul. Tapi setelah aku masuk Islam, tak ada kemah yang aku cinta melainkan kemah kau. Maksudnya, kamu tak ada. Kamu tak ada cinta saya, sayang pun tidak, suka pun tidak. Yazid. Boleh ke macam tu? Orang buat baik. Jadi nampak sangat orang buruk Yazid tu. Kamu semua orang buruk lah. Bukan saya buruk. Saya mungkin boleh buruk. Saya tak suka misal ambil duit saya, kulikan saya, mengajar agama tak ada. Itu patutlah saya lah kena baiki. Kadang kita tahu, kita tengok juga orang ni tak suka saya buruk ke? Ataupun dia orang buruk. Dia dua sebab ni. Takkan orang yang tak suka Nabi tu Nabi buruk? Mungkin juga. Tapi tak mungkin lah. Macam saya. Kamu tak suka saya, mungkin saya buruk. Possible lah. Sebab saya dah tanya Allah. Bukan. Sebabnya kamu buruk. Habis kamu tak merasai diri buruk.
buat usaha agama juga, buat gas juga. Tapi saya dah cakap dah, dia tak boleh masuk sebab dalam tu tak keluar. Saya dah cakap dah. Dalam tu tak keluar, cinta diri tu tak keluar, cinta dunia tu tak keluar, cinta bini tu tak keluar, cinta anak tu tak keluar. Mana nak masuk kalimah tu? Walaupun kamu sepanjang hayat cakap kalimah buat gas. Jadi dia perkara sangat susah yang nak keluarkan tu. Yang nak masukkan tu mudah bila dia dah keluar. Bila dia tak keluar, dia tak boleh masuk. Bukan susah masuk. Masuk keluar balik. Jadi penting buat usaha tu dengan pengorbanan diri dan harta. Sebab itu Allah bagi tahu. Takkah aku beritahu kamu satu perniagaan yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Iaitu beriman kepada Allah, beriman dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri kamu. Kenapa dia sebut dengan harta dan diri kamu? Rashidi berjihad dengan diri harta orang. Most of the time lah. Azri pun macam tu juga. Harta orang, harta bini. Rashid semua buat macam tu. Tak boleh lah. Dalam Quran tu beritahu dengan harta dan diri dia. Anzalah korban dengan harta mak bapak dia. Mana menjadi dia? Keluar 4 bulan 2-3 kali di India. Bapak bagi duit. Ada dalam Quran beritahu keluar dengan harta bapa dan mak dia. Dengan harta dan diri. Yang Sufyan dia tak nak keluar sebab dia tak ada harta. Dia pinjam pun tak nak dan tak bayar lepas tu tak ada. Dua-dua dia tak nak. Dia tunggu bila dia ada harta. Itu pun dia tak nak. Bila dia jadi harta, dia kedekut. Dia cakap, saya nanti ada harta saya keluar. Apa yang berlaku? Orang yang iman lemah ni, yang tak nak buat usaha ni, bila dia kaya, dia jadi kedekut. Dia tak nak keluar. Dia nak fikir buat benda lain. Jadi akhirnya tak keluar-keluar lah. Macam Sufyan Ampang. Saya tahu lah. Dia bagi nama 4 bulan tu dekat 10 tahun. Siap kali bayan bang 4 bulan. Dia tunggu ada duit. Tapi bila ada duit, tak keluar sebab kedekut. Allah bagi tahu manusia ni sifatnya terburu-buru, tergesa-gesa. Tapi bila dia diberi harta, dia kedekut. Betul. Dan apabila dia diberi bala, kesusahan, dia pun jadi putus asa. Jadi semua perangai buruk manusia ni kalau tidak diusahakanlah. Kalau dia tak jadi orang beriman dan beramal soleh atau menjadi kekasih Allah, tak hilang tu. Dia tak ada duit, dia jadi putus asa. Dia ada duit, dia jadi kedekut. Semua benda nak cepat. Nak dapat sekarang juga. Kenapa dia jadi begini? Sebab manusia ni dari awal dia dicipta di rahim ibu tu, dia adalah sperm yang berlari satu sama lain, mengejar, berebut untuk memecahkan telur tu. Millions spermatozoa. Air mani tu contain spermatozoa, sperm. Dan dia semua lari. Yang paling pantasnya, yang kena kat telur perempuan tu, lain semua tutup, tak boleh pergi. Kalau 2 sekali at the same time, itu jadi twins. 3 sekali jadi 3 anak at the same time. Dia macam lari 100 meter laju. Kalau 5 sekali 5 anak sekali keluar. So daripada awal dia memang terburu-buru, tergesa-gesa. Sebab itu dia sifat dia macam tu. Dia mau tergesa jadi kaya. Kerana tergesa-gesa, dia curi duit, dia jual dada, dia jual orang, macam-macam. Apa saja dia nak buat, dia buat untuk jadi kaya. Last dia ditangkap.
Kaya pun tak ada, duit pun hilang, dalam penjara sampai dah tua umur, atau dibunuh, hukum bunuh. Alah, kerana sifat tergesa-gesa lah, nak sangat. Kan tak boleh nak sabar, ikut perintah Allah, cara betul, tak mau. Tergesa-gesa. Nak kahwin tergesa-gesa. Malam ni juga nak. Oh. Jadi tak dapat nak kahwin, zina. Macam Rashidi. Kita pun kahwin. Tak, kau tergesa-gesa lah tu. Kalau Rashidi dapat duit nanti, dia kedekut. Entah-entah rumah sewa ni pun dia tak payah, yang dia duduk tu. Tak tahu, saya tak tahu. Cuba kita tengok macam mana dia akan jadi kedekut. Orang yang cakap, saya kalau kaya nanti saya nak bagi orang miskin, saya nak bagi ni semua. Bila kaya tak jadi, dia tak buat. Sekali Allah buat dia bisnes jatuh, macam COVID ni, langsung bisnes ada. Berapa banyak kapten kapal terbang, pramugara, stewardess diberhentikan kerja. Mereka semua dapat duit banyak, gaji puluh ribu sebulan. Tiba-tiba tak ada, agak-agak macam mana, putus asa lah. Dan putus asa akibat bunuh diri. Jadi banyak yang bunuh diri bersenyap, tak diberitahu. Takut pula industri tu jadi rosak lah. Jadi sekarang seluruh dunia dilanda COVID. Nampaknya tak berhenti-henti COVID ni. Kejap berhenti, naik balik. Nanti berhenti, dapat mutant pula. New COVID sekarang, new strain COVID yang cepat merebak. COVID. Vaksin pun belum dapat, dia dah mutate dah virus tu. Jadi Trump dia cuba mengatakan ini semua tak ada. Trump to denial the truth. Ini semua tak ada, ini semua akan berhenti, semua akan jadi yang bagus. Dia ingat dengan cakap dia tu semua benda ikut cakap dia. Cakap dia sebagai Perdana Presiden Amerika tak buat apa-apa. Wali Allah mungkin. Cakap dia Allah ikut. Ini wali apa pun tak ada. Jadi apa berlaku? Amerika terus ratus ribu mati hari-hari. Trump masih lagi mau tenangkan rakyat dia. Tak ada apa. It's okay. Times will be okay soon. Macam dia sebenarnya nak buat psikologi lah. Supaya orang semua jangan panik. Jadi setengah orang tu, apa pula dia ni? Tak ikut saintis. Trump walaupun dia kan orang bisnes, dia duk fikir logik dia. Orang tak usah takut. Orang mana salah? Orang takut lah. Measures tak dibuat. Nanti kita akan dapat vaksin, semua akan selesai. Akibat tu ramai juga rakyat dia yang ikut perangai dia. Tutup mulut tak mau, social distancing tak mau. Dah buat demonstration pula. Jadi berkembang lagi. Jadi Amerika nanti ekonomi turun lah. Tak kira Trump ke, siapa ke, lepas ni Demokrat ke. Takkan boleh Demokrat tu menghalau si virus tu keluar? Boleh? Buat virus tu berhenti boleh? Tak boleh. Joe Biden ke, siapa jadi presiden, lepas 4 tahun kata menang, sama je. Dia bukan diturunkan sebab Biden, sebab Trump. Amal buruk orang Amerika. Dah lama Allah bagi dia ke atas, masa pula lah di bawah. So macam mana Amerika boleh jadi lemah? Hantar makhluk kecil je cukup lah. Mesti banyak unemployment sekarang kat Amerika. Lama-lama duit apa pun nak buat pun tak ada. Sama juga dengan China. Jadi Allah SWT tunjuk kat dia siapa kuat sekarang. Kamu kata kamu kuat. Apa kuat? Aku hantar kamu virus dekat macam Sufian sekarang badan besar. Cuba bagi COVID-1 dekat dia.
Dia tak boleh bernafas. Kau ingat badan dia boleh apa ke? Collapse, jatuh. Dia tak kira, Allah tak kira kalau dia nak kahwin sebab dia belum kahwin lagi. Allah ragut nyawa dia. Action sangat. Badan besar geruk, melempang, terlebak. Tak boleh bernafas. Sufyan jangan ingat dia tak keluar 4 bulan, Allah panjangkan umur dia lagi. Bila masa tiba, terus tiba lah, mati lah. Terbungkus terus. Dia cakap tak apa, nanti Allah panjangkan umur saya lagi. Saya boleh buat dosa lagi, tak ada. Ini kalau kita buat logik macam tu, kita akan perangkap satu hari. Tanpa persiapan, telah mati. Kita kena selalu bersiap. Bersiap siaga dia. Setiap waktu fikir akan mati. Bukannya kita kata kita tak mati. Orang yang tak ingat mati ni, orang tak ingat Allah sebenarnya. Yang pencuri, pembunuh tu takut mati sebab dia tahu lepas mati tak ada apa. Jadi tanah je. Tapi orang yang takut mati, orang beriman ni, dia lah tak adalah nak takut sangat. Tapi maksudnya mengingati mati, bukan takut mati. Orang yang bunuh orang, perompak tu dia takut mati, dia tak takut mati. Orang kita tak boleh takut mati, tapi kita mengingati mati. Yang itu bersedia selepas mati, apa akan jadi, kita akan ditanya. Jadi oleh kerana itu kita kena siap sedia pada setiap waktu untuk mati dengan keadaan beriman, beramal saleh. Sebab itu kita setiap waktu kena siap siaga dengan usaha yang bersungguh-sungguh, bukan to delay, melambatkan macam Yazid. Kalau dia tak hidup sampai sekarang, kalau dia matilah sebelum ni, tentu dia tak boleh taat perintah ceraikan bini kan. Sekarang dia masih mau delaykan lagi. Sampai bila? Dia tahu ke bila dia nak mati? Kita sebenarnya tak tahu. Kalau kita tak tahu, apa yang kita nak tangguh lagi? Kita taat ajalah perintah tu. Tapi kalau kita tak nak, kita delay, kita akan terperangkap. Satu hari Allah takkan bagi kita taufik buat. Tanpa kita perasan, zup jatuh. Jadi namanya mati yang tiba-tiba ni bukan bagus sebenarnya. Tapi kalau Allah jatuh sakit-sakit pun tak boleh juga nak keluar jalan Allah, nak buat gas, nak buat apa semua tak. Pun satu malapetaka je. Jadi sihat ni nikmat Allah untuk buat apa? Untuk taat perintah Allah. Untuk buat kerja agama. Tapi kita taat. Kali Allah bagi sakit, langsung tak buat. Menyesal lagi tak boleh buat. Oh, kata Allah, maafkan saya. Saya dah sakit sekarang. Kamu dulu sihat tak buat? Jadi tuan bapa yang mulia, kita jangan pakai fikiran cuba nak membetulkan diri kita. Allah SWT mahu kita taat, bukan melambatkan, tak ada. Sebab itu perkataan sami'na, dengar dulu, tak ada. Sami'na wa asaina, orang Yahudi. Kami dengar tapi kami tak mau taat. Dia mesti macam sahabat Nabi yang baik-baik. Sami'na terus wa ata'na, kami taat. Okey guys.